I believe I can fly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pelajar-pelajar semua, pada kali ini kita akan berjumpa lagi dalam kelas online, iaitunya tajuk kita pada hari ini pelajaran 18. Tajuknya ialah memanfaatkan nikmat sihat dan masa lapang. Kita boleh lihat pada muka surat 135. Sebelumnya Ustaz doakan pelajar semua supaya dalam keadaan sihat, selalu sihat, keluarga pun dalam keadaan sihat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada muka surat sebelahnya 136, hadis memanfaatkan nikmat sihat dan masa lapang di sini kurang jelas ya. Jadi pelajar-pelajar boleh lihat ke dalam buku teks. Di sini saya bacakan Ani bin Abbas qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ni'matani maghbudun fihima katsirun minan nas as-sihha wal faragh. Daripada Ibnu Abbas, Nabi SAW telah bersabda, dua nikmat yang kebanyakan manusia sering terpedaya, iaitunya nikmat sihat dan masa lapang. Riwayat Al-Bukhari. Jadi kalau kita lihat daripada inti sari hadis ni bahawa manusia ni seringkali terpedaya dengan nikmat sihat. Ketika dia sihat, dia lupa ibadah. Ketika ada masa lapang, dia tak ingat Allah. Bila ingat ibadah, ketika sudah sakit. Bila ingat beribadah kepada Allah, ketika masa dah tak lapang lagi. Di situ kita baru kita ingat Allah. Jadi di sini yang perlu kita faham, untuk beribadah kepada Allah ni bukan hanya ketika kita sakit, bukan hanya ketika kita masa tidak lapang, tapi ketika sihat itulah sebenarnya manfaatkan kesihatan kita untuk beribadah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Dan juga pada masa lapang ni kita tingkatkan amalan ibadah kita. Kita buat yang terbaik. Mudah-mudahan diri kita ini nanti di akhirat masuk syurga. Kalau kita lihat daripada segi definisi, sihat adalah suatu keadaan seseorang itu tidak menghadapi sebarang penyakit. Sedangkan masa lapang, keadaan seseorang yang tiada sesuatu pekerjaan yang hendak dilakukan. Jadi kosong sahaja ya. Muka surat sebelahnya, muka surat 137, di sini disebutkan keperluan menjaga dan memanfaatkan nikmat sihat dan masa lapang. Di sini ada hadis Rasulullah yang bermaksud daripada Abi Barzah Nadlah bin Ubaid Al-Aslami berkata, sabda Rasulullah SAW, kedua-dua kaki seseorang hamba tidak berganjak pada hari kiamat sehingga ditanya tentang bagaimana umurnya dihabiskan, ilmunya diamalkan, hartanya dicari dan dibelanjakan serta tubuh badannya digunakan. Riwayat At-Tirmidzi. Ini yang perlu kita ingat ya. Kita hidup di dunia ini jangan semena-mena, jangan sesuka hati. Sebab umur kita yang kita habiskan ni semua akan ditanya. Macam mana kita menghabiskan umur kita ni, harta yang kita dapat macam mana dapatnya, macam mana pula kita membelanjakannya, macam mana pula kita menghabiskannya. Ilmu yang kita dapat ni kita amalkan tak? Jangan kita tahu ilmu, kita tahu solat tu wajib tapi tak kita buat. Itu dah satu dosa bagi kita. Di sini di bawahnya disebutkan bahawa keperluan menjaga nikmat sihat. Yang pertama, Islam menyarankan umatnya menjaga kesihatan kerana segala aktiviti dan rutin harian dapat dilaksanakan dengan aktif dan cergas kerana bebas daripada masalah kesihatan. Jadi kalau kita sihat, maka semua aktiviti kita boleh buat. Yang kedua, kempen gaya hidup sihat, pemakanan berkhasiat dan aktiviti riadah membantu masyarakat kekal sihat dan proaktif dalam pekerjaan. Jadi dengan kita menjaga nikmat sihat ni, kita akan selalu menjaga gaya hidup kita, pemakanan pun akan terjaga, kita pun akan beriadah selalu. Jadi ketika masa sihat, kita tahu nak buat apa dengan masa sihat ni. Yang ketiga, memelihara fungsi akal supaya manusia dapat berfikir dengan lebih kreatif dan inovatif. Makanya dengan nikmat sihat yang Allah beri ini, kita buatlah, berfikirlah seaktif mungkin, sekreatif mungkin, supaya dengan adanya nikmat sihat ini, kita boleh buat semua aktiviti yang berfaedah, semua aktiviti yang bermanfaat, yang boleh menjadikan diri kita ini lebih berkembang, lebih berjaya untuk masa hadapan. Muka surat sebelahnya lagi, di sini ada disebutkan keperluan memanfaatkan masa lapang. Apa
keperluan kita untuk masa lapang ni. Kalau tadi kan masa sehat, sekarang masa lapang. Yang pertama, hargai masa lapang dengan melakukan perkara yang bermanfaat kerana manusia yang bijak dapat menguruskan masa dengan betul dan berkualiti. Jadi, seseorang yang bijak pasti dapat menguruskan masa dia sendiri. Kalau kita tak dapat menguruskan masa kita, apalagi kita tengah bercuti, cuti daripada bersekolah. Ingat ya, kita hanya cuti daripada bersekolah datang ke sekolah. Tapi kita tak pernah cuti daripada untuk belajar. Walaupun kita semua ada di rumah, tapi jangan pernah berhenti untuk belajar. Belajar agama, belajar baca Quran, atau belajar untuk mempertingkatkan kualiti diri. Seandainya masa lapang ini habis begitu saja, waktu PKP ini pun kita tak buat apa-apa, kita pun hanya sibuk dengan main, kita pun sibuk dengan game kita. Masa lapang banyak terbuang dengan aktiviti yang tak berfaedah. Sangat rugi kita. Sehingga di bawah ini disebutkan wal asri. Demi masa innal insana lafi khusr, manusia itu dalam keadaan rugi illa kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan nasihat menasihati dalam kebenaran dan nasihat menasihati dalam kesabaran. Okey, jangan sampai masa kita terbuang oleh aktiviti yang tidak berfaedah. Yang kedua, pembahagian masa lapang yang betul merangkumi waktu beribadah, waktu belajar, beriadah bersama keluarga dan kawan-kawan serta aktiviti bersama masyarakat. Seperti yang kita sebut tadi ya, buatlah aktiviti yang berfaedah. Yang ketiga, kecuaian dan kegagalan menguruskan masa dengan betul mengakibatkan banyak urusan dan aktiviti terkendala. Makanya seseorang yang bijak adalah seseorang yang pandai menguruskan masanya. Kalau kita tak pandai menguruskan masa, bermakna kita belum jadi lagi orang yang bijak. Sebelahnya lagi, muka surat 139 disebutkan bahawa di sini kepentingan mensyukuri nikmat Allah. Yang pertama, bersyukur kerana mendapat nikmat adalah satu kewajiban setiap hamba Allah. Yes, bersyukur adalah kewajiban kita. La in syakartum la azidannakum. Jikalau kamu bersyukur, maka aku akan tambah. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu kufur, maka ingat azabku sangat pedih, kata Allah. Yang kedua, mendidik diri menjadi insan yang tawaduk kerana bersifat rendah diri dan tahu menghargai orang lain. Di sini kepentingan kita bersyukur ya. Semakin kita mengenal Allah, maka kita akan semakin mengenal siapa diri kita sebenarnya. Semakin kita kenal diri kita, maka kita akan menjadi insan yang lebih tawaduk. Kita akan rendah diri. Yang ketiga, meningkatkan hasil produktiviti kerja kerana ingin mengekalkan kuantiti dan kualiti yang dimiliki. Ini yang ketiga. Yang keempat, meningkat dan memajukan ekonomi negara kerana penglibatan dan sumbangan rakyat yang sihat dan berkemahiran. Jadi, seseorang yang sangat bersyukur, dia akan selalu meningkatkan hasil kerja dia, bukan hanya melihat daripada kuantiti, tapi kualiti juga sekali. Dan juga dengan kita bersyukur ni, dapat memajukan negara kita sendiri. Muka surat yang terakhir, muka surat 140, di sini ni tak jelas pula ya, tapi tak apa, pelajar-pelajar boleh lihat buku juga ya. Di sini poinnya adalah usaha untuk memanfaatkan kesihatan dan masa lapang dalam kehidupan. Ini yang pertama adalah usaha memanfaatkan kesihatan daripada segi individu, memperuntukkan waktu rehat yang mencukupi dan berkualiti. Aturlah masa kita bila kita rehat, bila kita untuk buat aktiviti ibadah, bila kita aktiviti bersama keluarga, bila kita aktiviti belajar dan lain-lain. Yang kedua, membuat pemeriksaan kesihatan sebagai langkah pencegahan awal penyakit. Macam sekarang ni kita kes-kes corona ni kan, kalau kita ada macam simptom, kita digalakkan untuk cek kesihatan kita. Kalaupun kita sihat daripada corona, alhamdulillah, kita pun boleh membuat pemeriksaan rutin kepada diri kita, buatlah secara berjadual kan. Daripada segi masyarakat, meluangkan masa beriadah bersama keluarga untuk mengeratkan silaturahim. Yang kedua, ahli keluarga membersih kawasan rumah untuk kehidupan yang sejahtera. Ini masyarakat. Yang negara mengadakan kempen pemakanan halal. Yang kedua, menguatkuasa kawasan larangan merokok. Ini daripada segi kesihatan yang banyak yang boleh kita lakukan, buat kempen makanan halal. Ada juga menguatkuasa kawasan larangan merokok supaya nanti dengan tiada asap rokok ni,
kita boleh sihat selalu. Bawahnya ini ada usaha memanfaatkan masa lapang daripada segi individu, memperbanyakkan zikrullah, zikir kepada Allah. Yang kedua, membaca buku ilmiah. Daripada segi masyarakat pula, anggota masyarakat mengadakan aktiviti yang bermanfaat seperti gotong royong. Yang kedua, komuniti mengadakan aktiviti riadah bersama. Daripada segi negara, kerajaan mengadakan program yang bermanfaat kepada masyarakat. Yang kedua, agensi kerajaan melancarkan dan menyediakan infrastruktur yang bermanfaat. Jadi itulah pelajar-pelajar tentang tajuk kita pada kali ini, iaitunya memanfaatkan nikmat sihat dan masa lapang. Semoga nikmat sihat yang ada sama kita ni, kita boleh gunakan untuk aktiviti yang bermanfaat, beribadah, beriadah, meluangkan waktu bersama keluarga. Juga masa lapang yang kita sangat banyak sekarang ini, kita banyak masa untuk membuat perkara yang berfaedah. Jadi semoga dengan penghuraian yang singkat ini, kita semua boleh faham dan boleh kita amalkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Jadi itu sahaja pelajar-pelajar semua perjumpaan kita pada kali ini. Kalau ada soalan boleh komen di bawah di video YouTube ini, atau juga nanti boleh komen masa sesi perjumpaan di kelas nanti. Saya akhiri dengan semoga kita selalu sihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.